Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid tahun 4. Okey, jadi hari ni saya Ustazah Anis akan jawab mata pelajaran fiqh. Okey. Jadi hari ni minggu ni saya akan mula masuklah chapter pertama, pelajaran pertama dalam mata pelajaran fiqh ni, solat Jumaat. Okey. Murid-murid boleh buka buku teks bagi siapa yang dah ambil buku teks minggu lepas. Bolehlah menggunakan buku teks tu. Lepas tu juga sediakan buku aktiviti ya. Dan buku tulis lah. Jadi kita akan mula dengan tajuk pertama, solat Jumaat. Okey, jadi murid-murid boleh tengok buku. Muka surat 1 ya, pelajaran pertama, muka surat 1. Okey. Okey, tengok dekat situ muka surat 1. Solat Jumaat. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan pengertian solat Jumaat. Okey, yang kedua, mengkelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Kena ingat ya. Syarat wajib dan syarat sah ada dua benda yang berbeza. Okey, yang ketiga, menyatakan rukun solat Jumaat. Apa dia rukun-rukun solat Jumaat, dan yang ketiga tu. Yang keempat, melakukan simulasi solat Jumaat. Ni kalau dekat sekolah biasanya memang akhir chapter tu kita akan minta murid untuk tunjukkan cara-cara solat Jumaat. Biasanya saya akan panggil lah 2-3 orang ke depan. Lepas tu saya betulkan mana yang salah. Macam tu. Okey, jadi boleh ke muka surat seterusnya. Okey, muka surat 2. Tengok ya kat atas tu. Yang kuning tu, itu dia pengertian solat Jumaat. Okey, boleh baca dekat situ, kita baca sama-sama. Saya bacakan dulu ya. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Okey? Hari Jumaat secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Dekat pengertian ni dah cukup lengkap dah. Apa dia solat Jumaat? Okey, dia dah bagi tahu dah berapa rakaat? 2. Waktu apa? Zuhur. Bukan waktu zuhur hari-hari ya. Hari apa? Hari Jumaat sahaja. Dan tak boleh buat secara bersendirian ataupun awak tak boleh buat seorang-seorang. Awak kena buat secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Apa maksudnya? Sebelum awak solat Jumaat tu akan dibaca 2 khutbah oleh khatib. Okey. Lepas tu awak tengok yang bawah tu, dalil nakli. Okey, daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Azim, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Soalan ni biasa keluar soalan objektif ya. Ditanya surah apa, ayat berapa. Dalil untuk solat Jumaat. Okey, seterusnya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah. Maksudnya ke masjid untuk mengajarkan solat Jumaat. Dan tinggalkan berjual beli, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Okey, seterusnya. Muka surat 3. Kamu tengok kat situ ada juga hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab. Al-Jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Maksudnya, solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Okey, perempuan tidak wajib. Lelaki muslim wajib secara berjemaah. Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakam. Okey, seterusnya awak tengok kat bawah tu. Okey, syarat wajib solat.
Syarat wajib solat Jumaat ada 6. Okey, apa dia syarat wajib ni? Okey, kalau kamu tengok dekat bawah tu, yang biru tu, itulah dia syarat-syaratnya yang menyebabkan seseorang tu jadi wajib solat Jumaat. Yang pertama, bila dia adalah orang Islam. Bila dia Islam, dia wajib solat Jumaat. Yang kedua, baligh. Okey? Yang ketiga, berakal. Maksudnya, dia tidak gila. Yang keempat, merdaheka. Bebas. Dia bukan hamba. Okey, zaman dulu ada hamba. Tapi zaman sekarang dah tiada hamba. Hamba ni dia tak wajib solat Jumaat. Jadi sekarang ni semua orang adalah merdaheka, semua orang adalah bebas. Jadi wajib solat Jumaat lah bagi lelaki. Yang keempat, bermastautin. Maksudnya dia duduk dekat tempat tu, dia wajib solat dekat masjid di kawasan dia itulah. Bukan katalah masa tu dia tengah cuti ataupun balik kampung, dia bermusafir, berjalan jauh, maka dia ada kewajipan ke atasnya untuk solat Jumaat. Okey, yang keempat, orang itu sihat. Baik, seterusnya itu je lah ya. Syarat wajib solat Jumaat ada 6. Kena ingat yang tu. Okey, muka surat 4. Awak tengok muka surat 4. Syarat sah solat Jumaat. Atas tu nombor 3. Okey. Syarat sah ada 4. Apa dia? Yang pertama, didirikan pada waktu Zuhur. Okey. Yang kedua, didahului dengan 2 khutbah. Yang ketiga, didirikan di tempat yang ditetapkan. Yang keempat, didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Okey, kita ulang balik. Tengok nombor 1, didirikan pada waktu Zuhur. Maksudnya syarat sah. Jadi syarat dia kena waktu Zuhur. Kalau waktu asar dia buat solat Jumaat, tak sah. Yang kedua, didahului dengan 2 khutbah. Kalau 1 je khutbah pun tak sah. Yang ketiga, didirikan di tempat yang ditetapkan. Maksudnya dah ada ya kat masjid mana yang boleh solat Jumaat. Surau biasanya memang tak lah. Jadi memang tak ada orang buat solat Jumaat dekat surau. Biasanya dekat masjid. Adalah cuma sedikit sajalah. Okey. Yang keempat, didirikan dengan berjemaah. Sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. Itu syarat dia juga. Dia kena 40 orang lelaki. Paling kurang dalam masjid tu ada 40 orang lelaki yang cukup syarat wajib. Yang cukup 6 tadi. Dia Islam, lelaki tu baligh, berakal, merdaheka, bermastautin dan sihat, maka baru sah solat Jumaat itu. Okey, faham ya? Okey. Seterusnya, awak tengok keempat tu. Nombor 4, rukun solat Jumaat. Ada 13. Mana kejap. Okey. Ada 13. Sebanyaknya ustazah. Sebenarnya tak banyak pun sebab ini sama dengan solat biasa. Jadi solat fardu maksud saya. Jadi kalau kamu tahu, kamu ingat rukun solat fardu ada 13, maka kamu tahu juga rukun solat Jumaat sama saja. Okey. Yang pertama kita tengok niat. Niat solat Jumaat. Nanti kita akan baca niatnya ya nanti ya. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Okey, yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca al-Fatihah. Ni semua dalam solat kan. Yang kelima, rukuk dan tuma'ninah. Apa dia tuma'ninah? Tuma'ninah tu berhenti seketika selepas baca, contoh rukuk. Okey, contohnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berhenti kejap, tunggu kejap, baru bangun, baru berdiri. Okey. Seterusnya i'tidal dan tuma'ninah sama juga. Bila dah berdiri i'tidal tu sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tunggu kejap, baru sujud dan tuma'ninah.
Okey, sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tunggu kejap, baru duduk antara dua sujud gantung maknina. Samalah sambung. Lepas tu duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca selawat. Yang ke-12 salam. 13 tertib. Apa dia tertib? Tertib maksudnya mengikut urutan dari nombor 1 sampai nombor 12. Daripada niat sampai salam. Awak mesti niat dulu. Awak tak boleh baca Fatihah dulu baru niat. Okey, dah batal lah surat tu. Okey, itu saja untuk minggu ini punya inilah. Okey, jadi saya harap murid-murid faham. Kalau ada tak faham boleh tanya saya. Jadi awak bacalah, ada buku tu. Kalau bagian tak ada buku teks pun boleh buka dekat link tu ya, online.anyflip.com. Saya ada send dalam Telegram group Fiqh, boleh tengok. Seterusnya buku aktiviti tadi saya suruh sediakan kan. Bagi anda dapat, boleh buka buku aktiviti muka surat 1, pelajaran pertama solat Jumaat. Awak jawab soalan tu 1 hingga 5, soalan adjektif. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, kemudian buat muka surat 2. Muka surat 2 adalah soalan subjektif. Jawab semua soalan. Kita dah belajar kan? Pengertian sudah, hukum menunaikannya bagi setiap lelaki muslim pun sudah, 3 syarat wajib pun sudah, syarat sah pun sudah, rukun pun sudah. Okey, jadi awak boleh buat muka surat 1 dan muka surat 2. Okey, itu sajalah untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.